Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bertemu sekali lagi di ruang udara Akademik Keluarga Fitrah. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan hukum hakam ibadah puasa dalam segmen Murajaah Hukum Hakam Ibadah Puasa dibawakan untuk anda oleh Akademik Keluarga Fitrah. InsyaAllah dalam beberapa masa yang terluang ini sehingga kita sampai ke bulan Ramadan, InsyaAllah saya cuba habiskan isu perbincangan berkaitan dengan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memudahkan kehidupan kita untuk kita menjalani ibadah puasa dengan penuh yakin dan berasaskan kepada ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan kali ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan yang akan datang. Baik rakan-rakan, teman-teman dimasti Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung hukum mengerjakan puasa. Baik rakan-rakan, teman-teman dimasti Allah Subhanahu wa taala, kita memahami dan kita mengetahui sesungguhnya puasa ini merupakan di antara salah satu daripada rukun Islam. Maksudnya apabila ia menjadi salah satu daripada rukun Islam, ia merupakan perkara yang sangat penting dan menjadi asas kepada agama itu sendiri. Justru itu ulama sepakat menyatakan sesungguhnya hukum kefarduan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah suatu yang pasti dengan ijma' ulama berasaskan kepada dalil Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Maksudnya kewajipan puasa ini suatu perkara yang maklum minad dini bid darurah. Maksudnya semua orang tahu puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajipan. Wajib itu maksudnya adalah sesuatu perkara yang mesti kita laksanakan, yang mesti kita tunaikan dan kita tidak boleh nak abaikan. Tak ada, maksudnya kita tak ada pilihan. Tak ada, maka kita wajib menunaikan ibadah puasa. Itu segi asas hukum menunaikan ibadah puasa. Namun begitu, ada golongan-golongan yang dikecualikan daripada menunaikan ibadah puasa, iaitu orang-orang yang diberikan rukhsah. Kita belajar istilah rukhsah. Rukhsah itu ialah satu kelonggaran syarak, satu kebenaran yang dibenarkan oleh syariat bagi seseorang untuk tidak menunaikan ibadah puasa. Walaupun pada asasnya hukum berpuasa itu adalah wajib. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, kita cuba tengok sedikit tentang sandaran tentang kewajipan ibadah puasa ini. Di dalam Islam, ia merupakan satu agama yang ada sumbernya. Dan sumber itu mestilah daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Hukum hakam dalam Islam tidak boleh bersandarkan kepada perasaan rasanya ataupun kebiasaan, dah biasanya macam itu, ataupun ikut majoriti. Kalau majoriti begini, dia ikut tidak. Islam adalah satu agama yang benar, yang tulen, yang hakiki, ianya bersumberkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita dalam agama Islam ini, biarlah apa-apa hukum ataupun ketetapan hukum itu ditetapkan oleh orang-orang yang dalam bidang dia. Orang yang memahami tentang Al-Quran, memahami tentang sunnah. Bukan sekadar itu, tetapi dia memahami tentang uslub, cara, metod bagaimana nak memahami hukum daripada dalil syarak. Jadi bila tentang wajib ni mesti yang sesuatu perkara yang mesti kita buat. Tak boleh kita tinggalkan. Apabila kita tinggalkan,
dengan sengaja, maka hukumnya berdosa. Baik, jelas ya rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa adalah satu kewajipan, perkara yang mesti dilakukan. Sekiranya kita abaikan, kita tinggalkan, maka ia dianggap sebagai satu kesalahan dan dianggap dosa. Kewajipan ini berasaskan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan, difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawasanya kewajipan puasa ini juga telah difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, sebagaimana diwajibkan kepada umat Islam, umat-umat yang telah terdahulu sebelum kedatangan ajaran Islam ataupun Nabi Muhammad SAW, mereka juga telah melakukan ibadah puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi dah jelas ya, kita bincangkan sebelum ini, hikmah daripada kewajipan berpuasa itu ialah dapat membentuk individu yang baik, individu yang bertakwa, individu yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya manusia yang sempurna. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, bunyal Islamu ala khamsin wa minha saumi ramadana. Dalam hadis sebutkan, Islam itu dibina di atas 5 perkara. Antaranya ialah saumi ramadana. Salah satunya ialah puasa di bulan Ramadan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi jelas kepada kita, tuan-tuan puan, tidak ada sesuatu keraguan tentang kewajipan menunaikan ibadah puasa. Jadi ijma' ulama' juga telah sepakat, ya, puasa merupakan satu daruriyah dalam agama. Maksudnya daruriyah agama inilah perkara yang suatu yang mesti menjadi asas kepada agama itu sendiri. Dan orang tahu sesungguhnya puasa itu satu kewajipan. Di mana sesiapa yang mengingkari wajibnya puasa, maka dia menjadi kufur. Nauzubillah min zalik. Ya, kadang kita ambil ringan, kita tak nak puasa. Alah, buat apalah puasa? Puasa ni main-main je pun, tak ada faedah pun. Nanti kita memperlecehkan ataupun kita menafikan kewajipan puasa, maka boleh menggugurkan iman kita dan menjadi orang yang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Manakala sesiapa yang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i, hendaklah dipenjarakan dan ditegah daripada makan agar terhasil gambaran puasa itu pada dirinya. Tengok tuan-tuan puan-puan, dalam hukum syarak ini, sesiapa yang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i, tanpa rukhsah yang dibenarkan oleh syariat, maka pihak berkuasa boleh menahan dia, memenjarakan dia dan dihalang daripada makan di khalayak ramai. Kerana apa? Kerana kita nak menjaga syiar Islam. Ini pun yang berlaku. Kita dengar kan, ada di antara umat Islam yang ditangkap, ya, waktu siang hari makan di restoran yang bukan Islam atau makan bersembunyi-sembunyi, diketahui maka ditangkap. Maka itu selaras dengan tuntutan agama Islam. Baik tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah Islam memberi amaran keras kepada orang-orang yang mampu berpuasa, yang wajib berpuasa tetapi meninggalkan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, man aftara min ramadana min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yuqta anhu siyamud dahri kullihi wa in sawma. Maksudnya, sesiapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan bukan kerana rukhsah ataupun kelonggaran yang dibenarkan oleh syariat, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak dapat diqadakkan dengan puasa setahun walaupun dia betul-betul melakukan puasa setahun itu.
Allahu Akbar. Dia sengaja tinggalkan puasa sehari, ya, tanpa ada rukhsah, tanpa ada kebenaran syariat yang membolehkan dia untuk tidak berbuka, untuk tidak berpuasa, maka puasa itu walaupun boleh diganti, namun ia tetap tidak boleh menggantikan puasa yang ditinggalkan tanpa alasan syariat, tanpa alasan syarak. Maksudnya ia merupakan suatu kesalahan, satu dosa yang besar meninggalkan puasa dengan sengaja. Walaupun dia puasa setahun. Puasa setahun tu bukan mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, setiap hari dia berpuasa, namun ia tak boleh nak menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan dengan sengaja. Jadi rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama mengambil berat, ya. Orang kata ihtimam, mengambil berat tentang ibadah puasa ini. Kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, kita beri semangat kepada anak-anak kita agar mereka menjaga dan menghayati bulan Ramadan yang akan tiba dan jadikan ia satu peluang yang sangat bermakna, yang sangat besar artinya untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menjaga kewajipan ini. Ya, bila kita rasakan puasa ini sesuatu yang sangat besar, sangat bermakna, maka ia jadi penting dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita ambil ringan, alah puasa je, tak ada apa pun. Ini akan menjadikan kita mengambil ringan tentang ibadah puasa dan juga bulan Ramadan yang akan kita lalui. Alhamdulillah, jelas kepada kita tuan-tuan dan puan tentang hukum kewajipan menunaikan ibadah puasa.